Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan membentangkan ulasan dokumentari yang bertajuk Why Was Angkor Wat Abandoned? Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Amirah Izzati, Nadia Adlina, Siti Nur Akilah, Hidayah, Raudatul Iman dan Eza Hayati. Saya akan mengulas mengenai sejarah penemuan Angkor Wat pada tahun 1860 oleh Henry Moore sewaktu beliau menerokai hutan Cambodia dengan tujuan mencari serangga eksotik. Sewaktu penemuan, hanya sekumpulan kecil Sami dan penduduk tempatan masih tinggal di situ. Namun tiada yang tahu siapa yang telah membina Angkor Wat dan bagaimana Angkor berkembang. Tanggapan awal beliau adalah Angkor dimiliki oleh sebuah tamadun yang besar dan canggih. Pada tahun 1296, seorang diplomat Cina, Zhu Daguan, melawat Angkor pada 1296 dan menggambarkan Angkor Wat sebagai sebuah kubu yang hebat dan mempunyai penduduk yang pintar. Angkor Wat yang terletak di barat laut Cambodia merupakan tugu agama paling besar di dunia, namun hanyalah sebahagian kecil daripada Angkor. Parit luas mengelilingi Angkor Wat melambangkan lautan luas yang mengelilingi Gunung Meru. Angkor Wat juga mempunyai koridor yang diukir dengan inskripsi dan pelbagai ukiran menarik, dan inskripsi yang diukir adalah dalam bahasa Cambodia kuno dan Sanskrit. Cendekiawan Perancis George Seurat telah menterjemah koleksi inskripsi Angkor dalam 7 jilid buku. Persoalan yang muncul adalah mengapakah infrastruktur hebat sebegini dibina jauh di dalam hutan tetapi akhirnya diabaikan. Okey, kemudian melalui kajian ahli arkeologi, bukti kewujudan bandar ditemui. Sejak abad pertama Masihi, kerajaan kecil mula terbentuk. Pada abad ke-8, seorang pemimpin telah muncul. Kemudian pada 802 Masihi, dia ditetapkan sebagai Jayavarman yang juga disembah sebagai Tuhan. Selama 500 tahun seterusnya, keturunannya berjaya memerintah Angkor dan setiap raja mempunyai monumen. Kemudian pada awal abad ke-20 Masihi, Kemboja adalah sebahagian daripada empayar koloni Perancis yang membolehkan Angkor dibina semula dan dibaiki. Pada tahun 1970-an, berlaku konflik di Kemboja. Untuk melindungi Angkor, periuk api telah diletakkan yang membolehkan Angkor dilindungi selama beberapa tahun. Kini Angkor mempunyai perlindungan sebagai tapak warisan negara. Bagi gambaran suasana di Angkor, gambaran dibuat berdasarkan jurnal Zhu Daguan, di mana pertama, ibu negara Angkor merupakan Angkor Wat. Kemudian, seorang raja digelar The Great Builder King, iaitu Raja Jayavarman yang ke-7 kerana paling banyak melakukan pembangunan. Selain itu, pemimpin Angkor juga berperanan sebagai Tuhan. Dan kemudian mereka hidup berdasarkan piramid sosial di mana raja merupakan kuasa tertinggi. Bagi gambaran populasi pula, ia dibuat berdasarkan inskripsi Sanskrit seperti yang terdapat di Kuil Taprom. Angkor Wat dianggarkan mempunyai seramai 12,000 orang manakala empayar Angkor mempunyai sekitar 80,000 sehingga 150,000 orang. Persoalan yang timbul berdasarkan gambaran tersebut ialah bagaimana untuk mengetahui seluruh kawasan empayar tersebut dan kini kebanyakannya merupakan kawasan hutan. Penyelesaian mereka adalah dengan mengenal pasti dari jarak yang jauh iaitu daripada angkasa. Pada tahun 1994, NASA dan ahli arkeologi mencipta satu radar untuk memulakan satu projek mengesan penempatan. Satu kawasan berkeluasan 100 km dan 10 km lebar yang dikatakan seluas London. Sebuah kuil juga dijumpai di lembah Angkor dilengkapi jaringan pengangkutan jalan raya dan terowong yang menuju ke arah bandar. Kuil dibina di pusat bandar, perumahan dibina di sekeliling kuil dan semua kuil dihubungkan dalam satu kawasan yang luas. Para saintis juga mengenal pasti seorang tukang bina yang terhebat pada zaman itu iaitu Raja Jayavarman yang ke-7. Mereka berjaya membina sebuah bandar dalam keadaan iklim yang tidak menentu iaitu 8 bulan tanpa hujan dan beberapa bulan selepas itu banjir besar disebabkan oleh angin monsun. Terdapat hubungan secara langsung antara penduduk kampung dan ibu kota kerajaan Angkor. Angkor sebagai salah satu bandar terbesar di dunia pada abad ke-11 dan abad ke-13, budaya penduduk yang unik dan juga Angkor dibina berhampiran tasik kerana ia akan membesar sehingga 4 kali ganda pada musim tengkujuh. Saya akan mengulaskan tentang faktor kemajuan kerajaan Angkor. Pertama, terdapat Angkor Wat yang merupakan tempat pengebumian Raja Angkor Teragung, Raja Suryavarman kedua. Yang kedua, terdapat sistem pengairan yang merupakan sistem pengairan yang termaju pada ketika itu. Sistem pengangkutan utama adalah kayak dan terdapat dua empangan air besar yang dipisahkan oleh jalan utama. Beralih kepada bagaimana
Angkor Wat dan sistem pengairan berjaya dibina? Pertama, kesukarelaan rakyat dalam membangunkan bandar. Yang kedua, ketaatan rakyat terhadap Tuhan dan Raja. Dan yang ketiga, sistem perhambaan yang membolehkan rakyat untuk membeli manusia sebagai hamba. Seterusnya saya akan menyambung punca kejatuhan Angkor Wat sehingga diabaikan. Yang pertama adalah disebabkan oleh peperangan di antara Siam dan Vietnam. Tambahan pula kekurangan ilmu ketenteraan dan strategi peperangan menyebabkan Angkor akhirnya ditawan oleh Siam. Seterusnya adalah pembangunan yang ekstravaganza. Raja Jayavarman yang ke-7 telah mengeksploitasi bahan-bahan mentah untuk pembangunan sehingga kehabisan bahan mentah. Dan yang ketiga adalah kemunculan agama baru iaitu agama Buddha yang menghapuskan agama Hindu dan lantasnya menghapuskan konsep raja adalah dewa. Yang keempat adalah kegagalan jaringan sistem pengairan di mana penyahutanan untuk tujuan penanaman padi telah menyebabkan pencemaran terhadap sungai dan terusan. Dan yang terakhir sekali adalah Phnom Penh telah ditempatkan sebagai ibu kota Kemboja kerana terletak berhampiran dengan Sungai Mekong dan jauh dari ancaman Siam. Secara rumusannya adalah kerajaan Angkor yang diperintah oleh Khmer merupakan kewujudan tamadun manusia yang terbilang sebelum merosot pada abad ke-13 hingga ke-14 sehingga terabai selama 400 tahun ditenggelami oleh hutan. Henry Mohod menemui peninggalan monumen bersejarah kerajaan Angkor pada 1860 dan memperkenalkan kehebatan tamadun Angkor kepada dunia. Sekian, terima kasih.